MTV KPM. Panas. Kenapa hari ni panas? Dekat studio pun tak ada aircon. Rosak ke aircon ni? Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Ingat, kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap. Sentiasa memakai pelitup muka apabila kita keluar dan juga menjaga jarak 1 meter. Bukan apa, hari ini terasa panas sangatlah kan. Sebab itulah kan bagus kalaulah hari ini kita belajar subjek menservis. Apa dia? Menservis apa kawan-kawan? Menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Memang itulah subjek kita nak belajar hari ini. Tetapi, siapa pula cikgu hari ini? Katanya cikgu ni pun panas juga. Nak tahu siapakah cikgu yang panas itu? Jom kita tengok profil guru hari ini. Panas. Itu dia, kita akan bersama dengan Cikgu Siti Nur Faridah, merupakan Ketua Panitia MPV menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, cikgu malu ke cikgu? Tak. Cikgu berasal daripada Kampar Perak, betul? Betul. Ya, macam tu kita cakap Perak je lah. Boleh. Atau ni, teman nak tanya kepada Mika lah. Okey. Bagi apa yang menariknya tentang subjek yang kita nak belajar hari ni, cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar tentang modul 3, peralatan dan meteorologi. So, untuk pelajar-pelajar semua, kita refresh semula apa yang kita dah buat, apa yang kita dah belajar dan kita ingat semula amali-amali yang telah kita lakukan. Okey, cantik. Atau cikgu, ya. Teman nak ajar cikgu lah untuk kita ke sini, kita melakukan sanitasi. Sebab kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Boleh ke? Boleh. Atau mohlah kita. Aduh. Silakan cikgu. Okey, baik. Kita ada hand sanitizer di atas meja. Jadi cikgu boleh gunakan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Dan diikuti dengan saya pula. InsyaAllah kita doakan supaya Malaysia akan bebas daripada wabak COVID-19, cikgu. InsyaAllah. Okey, jom kita nak tengok video ni, cikgu. Pandangan pelajar mengenai subjek ini. Let's go. Saya suka dengan subjek ini kerana saya bercita-cita untuk menjadi seorang peniaga atau usahawan dan ingin meneruskan perniagaan keluarga saya dalam bidang menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Selamat sejahtera semua, saya Patrick Benteon dari Sekolah SMP Kampar Perak. Saya suka subjek MPV kerana ia banyak penentahan terhadap kerja tangan yang saya minati, terutamanya pada peralatan dan mesin-mesin yang dipelajari. Selain itu, ia juga menolong saya mencapai cita-cita saya sebagai seorang juruteknik yang berkompeten dan berkebolehan dalam bidang penyejukan dan penyamanan udara. Terima kasih kepada kedua-dua ibu bapa saya, Cikgu Faridah dan cikgu-cikgu yang mendidik saya dan mengajar saya. Doakan saya serta sahabat SPM 2021 dengan cemerlang. Okey, itu dia pandangan pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kampar Perak. Ya, itu satu. Satu? Satu lagi tu sekolah lain. Sekolah lain. SMK Minarja. Okey, baik. Cikgu, sekarang ni kita tengok sekolah pilihan hari ni, cikgu. Katanya datang daripada ni juga Sekolah Menengah Kebangsaan Kampar Perak. Betul, cikgu? Betul. Atau mohlah kita tengok. Jom. Atau jom lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat sejahtera. Selamat petang. Wah, ramainya cikgu. Kita ada siapa ni? Baik, kita nak perkenalkan satu demi satu, cikgu. Hanya sebutkan nama dan juga cita-cita anda sahaja. Bermula daripada si cantik manis Azlin. Siapa di sana? Azlin, silakan. Salam sejahtera kepada guru dan rakan-rakan. Nama saya Azlin, anak perempuan dan sikit. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang jurutera yang berjaya. Terbaiklah Azlin, kami doakan insya-Allah. Okey, seterusnya
Siapa abang kita ni? Amirul Aidil namanya, betul ke? Betul. Okey, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Amirul Aidil bin Galuh Sembilan. Cita-cita saya ingin menjadi polis. Oh, okey. Tuan Amirul, sihat Tuan Amirul? Ya. Oh, bagus. Okey, ini abang kita Muhammad Hakimi, katanya rumah kuning di Sekolah Menengah Kebangsaan Kampar Perak. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Kimi bin Rosli. Cita-cita saya nak jadi juruteknik. Juruteknik, terbaiklah Mirul. Okey, seterusnya kita tadi dah rumah kuning cikgu. Kita nak tengok rumah hijau pula daripada Iman Zul Hakimi. Silakan. Oh, tak ada kesan. Iman on mic, Iman. Iman on mic. On mic. On mic Iman. Tekan Atau butang on tu, atau tekan, dia keluarlah bunyinya. Boleh ke Iman? Okey. Oh, tak apa. Mungkin Iman ada sedikit masalah teknikal cikgu. Alright, tak apa. Mungkin kita akan pergi ke rumah seterusnya, rumah kuning balik. Siapa rumah kuning kat situ lagi tu? Rumah kuning. Fardin. Aduka. Okey. Assalamualaikum, nama saya Fardin Aduka. Aha. Saya ingin menjadi chef. Jadi chef. Okey, boleh tak dekatkan sikit mic dekat mulut? Macam ni lah. Okey, baik. Itu dia chef kita, cikgu. Dan terakhir sekali, rumah hijau ni, rumah hijau lagi satu ni. Namanya siapa? Assalamualaikum. Nama Waalaikumsalam. saya Muhammad Yasin bin Rosli. Cita-cita saya menjadi askar. Askar. Okey, terbaiklah. Itu dia pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita pada petang ini untuk sukses SPM 2021 daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kampar Perak, cikgu. Okey, kita nak berhenti rehat. Selepas ini, kita akan mulakan pembelajaran kita. Bagi ini dia subjek menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya suka subjek ini kerana ia memberi saya kemahiran dan baharu yang jarang diperolehi dari sekolah lain. Selain itu, ilmu tersebut juga dapat dipraktikkan dalam kehidupan seharian selepas tamat persekolahan. Akhir sekali, ilmu itu juga dapat membuka peluang pekerjaan untuk saya di masa hadapan. Saya suka subjek ini kerana saya berminat ingin meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang penyejukan dan penyamanan udara. Ilmu yang diperolehi dapat membantu saya bersiap sedia sebelum mempelajari sesuatu yang lebih mendalam di Institut Pengajian Tinggi. Selain itu, dengan subjek ini, saya dapat menjana pendapatan dalam bidang penyejukan dan penyamanan udara. Itu dia kawan-kawan kita yang mengambil subjek ini. Cikgu dah bersedia, cikgu? Sudah. Sudah, cikgu. Tadi saya betul-betul rasa panas, cikgu. Bila saya tengok cikgu, okey. Baik, jadi tanpa membuang masa lagi, ayuh kita mulakan subjek kita, menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara bersama dengan Cikgu Siti Nur Farida. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, cikgu. Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Saya perkenalkan, nama saya Farida daripada SMK Kampar. Okey, hari ini kita akan masuk modul 3 iaitu peralatan dan meteorologi. Okey, sebelum saya masuk terlebih dahulu, untuk pengetahuan pelajar-pelajar, soalan SPM kita terbahagi kepada dua, iaitu bahagian A dan bahagian B. Di mana bahagian A akan menguji kefahaman dan pengetahuan pelajar tentang apa yang dipelajari dalam semua topik yang telah diajar. Okey. So, kita masuk yang pertama, iaitu jenis peralatan tangan. Okey. Ada 4 jenis peralatan tangan yang pelajar perlu tahu. Yang pertama adalah alat penandaan, okey, alat pengukuran, alat pemotongan dan akhir sekali adalah alat pemasangan. Okey. Okey, kita pergi kepada alat penandaan dahulu. Okey, alat penandaan ada 2. Yang pertama namanya adalah penggarit. Okey, penggarit ni fungsinya adalah untuk menanda di bahagian permukaan logam. Okey. Seterusnya, penanda pusat. Okey, penanda pusat digunakan untuk menanda pusat bulatan sebelum kerja menggerudi dijalankan. Okey. Okey, kemudian alat pengukuran pula, okey, adalah sesiku L di mana fungsinya adalah untuk
menguji ketepatan sudut dan juga kerataan benda kerja. Okey? Seterusnya adalah pita pengukur. Fungsinya adalah untuk mengukur jarak. Okey? Okey, kita pergi kepada alat pemotongan. Okey, yang pertama sekali adalah gergaji besi. Fungsinya adalah untuk memotong besi. Okey, yang kedua gunting keluli untuk menggunting keluli lembut. Okey, kemudian pemotong tiup kuprum digunakan untuk memotong tiup kuprum. Seterusnya pemotong paip PVC untuk potong paip PVC dan kikir adalah untuk melicinkan benda kerja. Okey? Okey, yang ini adalah alat pemasangan banyak. Okey, kita tengok terus. Okey, yang pertama adalah spana hujung terbuka. Okey. Okey, yang kedua adalah spana gabung. Yang ketiga adalah spana gelang. Dan yang keempat adalah spana boleh laras. Fungsinya adalah untuk melonggar ataupun mengetatkan nut dan juga skru. Okey. Okey, seterusnya perengkuh paip digunakan untuk memegang dan memusing benda kerja yang berbentuk bulat. Logam lah terutamanya. Okey. Seterusnya spana ratchet pun sama untuk melonggar ataupun mengetatkan bolt dan nut. Okey, yang berbentuk heksagon. Okey, pemutar skru untuk melonggar dan mengetatkan skru. Okey, kunci Allen adalah untuk melonggar dan mengetatkan skru yang ada kepala dia bentuk heksagon. Okey. Kunci Allen. Kunci Allen. Seterusnya, swedging tools. Okey, swedging tu adalah proses di mana kita nak sambungkan tiup kuprum dan tiup kuprum yang sama saiz. Okey. Okey, tapi kita kena besarkan salah satu tiup kuprum tu untuk kita sambungkan. Pakai inilah. Kita guna ni. Tapi ada juga alat yang lain juga sebenarnya, tapi fungsi dia sama. Okey. So bila dah selesai sambung, kita akan lakukan proses seal forcing. Okey. Okey. Okey, yang ini pula adalah alat pengembang, flaring tools, di mana kita nak kembangkan hujung tiup kuprum tu untuk kita pasangkan nut kembang. Okey. Okey. Okey, yang ini pula pembengkok tiup kuprum jenis tuil. Okey, dan satu lagi adalah jenis spring. Okey. Okey, sebelum tu saya nak refresh balik tentang pengembangan ataupun dalam bahasa lain adalah flaring. Okey. Boleh ke pelajar saya? Pelajar okey ke? Okey. Boleh. Cantik Hakimi. Yang lain okey, yang lain? Okey. Langkah yang pertama. Okey, saya terus Okey, langkah yang pertama, kita masukkan kita punya tiup kuprum ke dalam ikut saiz dan ketinggian yang sesuai. Okey, ke dalam blok pengembang ni. Okey, kemudian kita ketatkan nut pengetat. Okey, selepas itu kita masukkan alat pengembang selari dengan tiup kuprum tu sebab kita nak bagi dia kembang. Okey. So kita akan pusing tuil yang bahagian dia pegang tu, kita pusing sehingga ketat. Okey. So kita akan dapat hasil macam ni. So sebelum hasil macam ni kita kena longgarkan baliklah. Okey. So kita akan dapat hasil macam ni, kemudian kita akan masukkan nut kembang. Okey. Okey, swedging pula sama, masukkan tiup kuprum ikut saiz dan ketinggian yang sesuai. Okey, kemudian kita ketatkan nut pengetat. Okey, kemudian kita pulas tuil sehingga ketat. Okey, kemudian kita akan dapat hasil macam ni. Nampak? So nanti tiup kuprum tu nanti kita akan masukkan, sebab kita tak pakai penyambung. Kalau macam tadi nut kembang, kita akan pakai penjodoh. Penjodoh tu kita akan sambung dengan kawan satu lagi. Tapi yang ini kita tak pakai nut kembang, kita terus je seal forcing. Inilah swedging Ini adalah swedging. Okey. Terus ya? Boleh cikgu. Okey, seterusnya adalah peralatan pengujian sistem penyejukan. Okey, ada 6. Kita terus Okey, yang pertama sekali adalah pena ujian. Fungsi dia adalah untuk mengesan kehadiran arus elektrik. Okey, yang mengalir melalui suatu litar hidup. Macam mana kita nak tahu ada litar tu ada arus elektrik ke tidak? Dia akan keluarkan lampu, cikgu. Pandai. Okey. Sorry, cikgu. Okey, tak apa. Kita main-main, kita gurau-gurau, tapi dalam masa yang sama kita dapat. Tapi betul kan, cikgu? Betul sangat. Saya pernah buat. Sekolah.
Saya kan dulu sekolah Kampar Perak. Okey. Okey. Pelajar-pelajar boleh nampak ke Rajah ni? Boleh nampak ke kawan-kawan semua? Boleh. Boleh Okey. Boleh. Soalan saya nak bagi soalan ni, boleh okey, saya silakan. memang suka bagi soalan. Silakan, Okey. cikgu. Pelajar-pelajar saya boleh tak bagi tahu saya pena ujian tu menyentuh pada terminal mana? Siapa boleh jawab? Siapa nak jawab? Boleh angkat tangan? Terminal mana? Chef boleh, chef. Chef kita boleh ke, chef? Aduka? Boleh Aduka? Sentuh terminal mana Aduka? Aduka? Aduka boleh cakap kuat sikit tak Aduka? Kami tak dengar sangat lah Aduka. Dia sentuh terminal live. Sayup-sayup seperti okey. Tak jelas. Tak jelas Aduka. Kami minta maaf Aduka. Okey, Yasin Rosli. Boleh ke Yasin bantu Aduka apa yang Aduka cuba nak sampaikan itu? Namakan terminal yang pena ujian tu. Kita test terminal mana? Terminal live. Terminal live, betul. Yeah. Okey. So bila terminal live, pena ujian ni akan menyala. So menunjukkan ada arus elektrik. Okey, berbanding dengan neutral, tak ada arus elektrik yang mengalir. Okey. Kita pergi pula kepada meter pelbagai. Ada dua. Yang pertama adalah jenis digital. Yang kedua adalah analog. Fungsinya adalah untuk menguji rintangan, mengukur rintangan, voltan arus terus, voltan arus ulang-alik, arus terus dan juga menguji keterusan. Okey. Kemudian meter penguji terbatan. Akmal, pernah tak kita pegang satu-satu peralatan elektrik, tiba-tiba rasa macam ada karen-karen sikit? Ada cikgu. Ada kan? Okey, ataupun dekat dalam rumah kita ada komponen elektrik yang rosak, bila kita on je automatik main switch jatuh. Off. Ada cikgu. Itu sebab apa cikgu? Itu sebabnya adalah kebocoran elektrik sebenarnya. Kita kena guna inilah meter penguji terbatan ni. Okey. So fungsi dia adalah untuk menguji sama ada dawai hidup dan dawai neutral bersentuhan dengan dawai bumi. Okey, yang penting untuk keselamatan pengguna lah. Okey. So jika terjadi dikenali sebagai kebocoran bumi. Okey. Kemudian meter kapit amprop sama juga, ada digital dengan analog. Okey, fungsinya voltan arus terus untuk ukur arus ulang-alik dan juga rintangan. Okey. Kemudian tolok pancarongga, kalau nampak dekat sini fungsi dia adalah kebocoran untuk menguji kebocoran bahan pendingin di dalam sistem. Okey, mengecas bahan pendingin ke dalam sistem, mendapatkan bacaan tekanan, kerja memvakum, menambah minyak ke dalam sistem. Okey, meter suhu pula ada analog dan juga digital. Okey, fungsinya untuk mendapatkan bacaan suhu. Okey. Ada mesin gerudi, ada dua jenis. Yang pertama gerudi meja dan satu lagi adalah gerudi mudah alih. Yeah. Okey, fungsi dia adalah untuk menebut lubang. Okey, mesin canai pula sama, ada canai meja. Okey, yang berfungsi untuk merata dan melicinkan permukaan logam. Okey, kemudian ada canai mudah alih yang ada fungsi tambahan iaitu memotong serta menipiskan logam. Okey. Okey, mesin pemotong besi untuk memotong besi. Okey, gergaji jig sama juga untuk potong logam dan juga kayu tebal. Okey, pump vacuum, fungsi dia adalah untuk menyedut dan mengeluarkan udara yang berada di dalam saluran paip sistem penyejukan dan penyamanan udara. Okey, akhir sekali adalah pemampat angin. Okey. Fungsinya adalah untuk memampatkan angin daripada atmosfera ke satu tekanan yang lebih tinggi, menyembur cat pada projek, contohnya braket, unit luar yang telah siap. Okey, kemudian digunakan untuk mengeringkan sebarang komponen dan membersihkan habuk. Pemampat angin ni biasa nampak kat mana? Oh, ini dekat bengkel cikgu. Dekat bengkel lagi? Dekat mana agak-agak? Dekat bengkel satu. Diorang nak jawab cikgu. Siapa tahu? Ada sesiapa? Muhammad Hakimi boleh Muhammad Hakimi? Nampak? Awak merupakan pengerusi Rumah Kuning. Boleh Hakimi? Dekat mana? Dekat klinik. Dekat? Mana klinik? Dalam ni, dalam aircon. Dalam aircon? Anda pasti dalam aircon? Pernah pergi kedai motor tak? Dekat bengkel.
Bengkel. Okey, bengkel apa tu Hakimi? Bengkel motor. Bengkel motor. Bengkel motor untuk isi? Untuk pam? Isi angin tayar. Nasib baik dia sebut angin, kalau sebut gas tadi. Jangan. Okey, saya rasa setakat ni untuk teori. Kejap lagi kita akan refresh balik tentang soalan-soalan yang mungkin, contoh-contoh soalan yang akan pelajar-pelajar belajar. Kejap lagi sekarang lah cikgu kita buat. Sekarang ya? Sekarang ke? Okey, kita rehat dulu. Buat anda semua yang mana. Selepas ini, kita akan sambung balik dalam Sukses SPM 2021. Cikgu, yang pemampak angin. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosinda Ishak, ibu kepada Muhammad Yassin bin Rusli. Harapan ibu agar Muhammad Yassin dan sahabat-sahabat memperolehi keputusan yang cemerlang dalam SPM 2021. Assalamualaikum, saya ibu kepada Amirul Aidin, berdoa dan berharap agar anak saya dan rakan-rakan beroleh kejayaan pada SPM 2021 yang akan datang. Walaupun terpaksa berhadapan dengan situasi PDDR, namun itu bukanlah halangan untuk beroleh kejayaan. Saya juga ucapkan ribuan terima kasih pada guru-guru yang telah bertugas lumus mengajar anak saya. Itu dia pesanan daripada ibu bapa cikgu kan untuk anak mereka yang mengambil SPM pada tahun 2021 ini. Berat ujian mereka ni cikgu kan? Betul. Cabaran mereka cukup besar. Okey, baik. Jadi cikgu kita dah masuk ke soalan contoh 1. Kalau saya dapat lihat di situ. Ya, jadi cikgu sila kita sambung balik dengan kita punya pembelajaran. Okey, so sekarang kita bincangkan soalan-soalan yang menguji tentang pengetahuan awak semua, okey? So contoh soalan yang pertama, senaraikan jenis-jenis peralatan tangan. Okey, saya baru je bagi tahu. Yep. Siapa boleh bagi jawapan pada saya? Saya kalau boleh nak jawab 4-4 ni. Okey, siapa yang boleh jawab untuk soalan pertama ini? Kita minta angkat tangan. Azlin boleh Azlin? Azlin cuba satu. Okey, silakan Azlin. Alat penandaan. Alat penandaan. Okey, alat penandaan. Yang kedua? Yang kedua? Alat pengukuran. Okey, alat pengukuran. Saya pas pula dekat orang lain boleh? Okey, alat penandaan. Okey, betul. Alat pengukuran. Okey, yang ketiga? Amirul Aidin boleh? Apa dia Amirul? Alat pemotongan. Alat pemotongan, betul. Satu lagi Mirul? Alat pemasangan. Okey, alat pemasangan. So dekat sini pelajar akan dapat 4 markah. Okey? Okey, kita pergi kepada soalan contoh 2. Okey. Soalan terangkan fungsi bagi alatan tangan berikut. Okey, pelajar perlu tahu nama dan fungsi peralatan. Nama dan fungsi Ya, sebab soalan bahagian A dia akan menguji tentang pengetahuan pelajar. Okey. So contoh dekat sini penanda pusat. Siapa boleh bagi tahu saya? Saya dah bagi jawapan dah tadi. Penanda pusat. Dia mesti ada kena dengan menanda pusat juga kan? Betul. Iman boleh? Kat sini. Dah petik dah. Iman Zul Hakimi boleh? Iman Zul Hakimi? Buat bulat sebelum buat gerudi. Buat bulat ataupun apa sebenarnya? Kita nak buat bulat ke ataupun nak menanda? Kita nak tanda ni, tanda apa? Pusat apa? Dia, pusat. Pusat? Cik dah bagi jawapan. Bulat. Pusat, bulatan sebelum kita nak melakukan kerja menggerudi. Okey, betul. Okey, menanda pusat bulatan sebelum kerja menggerudi. Okey, yang kedua, kikir. Siapa boleh bagi saya jawapan? Yasin boleh, Yasin? Jawapan untuk kikir. Ya? Jawapan? Menipiskan dan melicinkan sesuatu permukaan komponen atau benda kerja. Okey, ikut skema jawapan tu. Okey, menipiskan dan melicinkan permukaan sesuatu komponen ataupun benda kerja. Cikgu, jawapan dia sama dekat sini. Okey. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya flaring tools. Okey,
Flaring tu siapa boleh bagi jawapan? Kimi boleh? Untuk mengembangkan tiup kuprum. Okey, untuk mengembangkan tiup kuprum. Okey, ingat kalau flaring, ingat flare. Flare nut. So, bila ingat nut, mesti ikut kita kena kembangkan. Flaring nut. Okey? Flare nut. Okey, so mengembangkan hujung tiup kuprum untuk tujuan penyambungan dengan menggunakan nut kembang. Okey, akhir sekali. Spana boleh laras. Chef Aduka kita. Boleh Aduka? Boleh, cikgu. Dengar pun. Dengar suara Aduka. Okey, silakan. Penat. Spana boleh laras ni untuk mengetatkan atau melonggarkan skru jenis hexagon. Okey. Aduka, ada tak nama lain bagi spana boleh laras? Orang biasa panggil spana boleh laras ni spana apa? Spana Jaya, cikgu. Spana hidup. Spana? Siapa jawab tu? Aduka. Spana hidup. Spana hidup. Biasa orang-orang kita panggil spana hidup lah. Okey, betul jawapan Aduka. Okey, mengetat atau melonggarkan skru jenis hexagon. Okey, kita terus pergi ya. Pergi mana, cikgu? Pergi soalan contoh 3. Okey, soalan. Mengapakah benda kerja perlu diapit semasa melakukan proses pemotongan menggunakan gergaji besi? Yang ini memerlukan pelajar berfikir. Ya. Okey. Kenapa kita kena apit benda kerja tu sebelum kita nak gergaji? Gergaji. Kita nak potong. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Ada sesiapa? Cikgu, saya bagi satu lah cikgu silakan. Ini walaupun saya tak tengok jawapan cikgu lah supaya benda kerja dia tidak bergerak. Okey, supaya benda kerja tidak bergerak. Hebat. Ya, sebab dia ada kat sini cikgu. Okey. Supaya benda kerja tidak bergerak. Okey. Lagi ada lagi tak jawapan? Siapa boleh jawab? Amirul Aidil. Supaya ukuran tepat. Okey, supaya ukuran tepat. Betul. Okey. Sebabnya bila katakan benda kerja tu tidak diapit, tak dipegang dengan betul, bila kita gergaji satu daya, betul tak? Ke depan. So bila benda tu bergerak, maksudnya kita punya ukuran tu dah larilah. Ya. Okey. So betul, untuk mendapatkan ukuran yang tepat. Akhir sekali boleh ke saya yang bagi jawapan? Mana boleh. Oh, tak boleh. Okey, kita minta ni, Khairul Anwar kat depan ni. Khairul, apa jawapan dia? Ya, tidak membahayakan diri. Dia jawab kita. Okey, supaya tidak membahayakan diri. Terbaiklah Khairul Anwar. Okey. So, kita pergi dulu terus soalan contoh yang keempat. Okey. Tolok pancarongga. Okey, Rajah menunjukkan sebuah tolok pancarongga. Boleh nampak ke label di sini? Ada saya tulis A, B, C, D, E, F, G. Boleh nampak tak? Semua boleh nampak ke? Nampak? Boleh. Okey, boleh. Okey, so soalan dia nak nyatakan nama bahagian tersebut. Okey, yang A. A nampak tak dekat mana? Warna apa? Warna merah, cikgu. Warna merah. Okey, yang ini ya. Kalau nampak? Nampak? Siapa boleh bagi tahu saya apakah nama bahagian A itu? Hos tekanan tinggi. Hos tekanan tinggi. Bagus Iman. Okey. 7 markah pula. Okey, hos tekanan tinggi. Okey, seterusnya B. Warna apa ni? Kuning. Warna kuning. Warna kuning. Siapa nak jawab? Rumah kuning lah kena jawab. Siapa rumah kuning? Ada dua orang kat situ. Hos servis. Okey. Bagus Aduka. Ada nama lain tak bagi hos servis? Ada nama lain tak bagi host service? Sangkut. Ada cikgu. Dia ada nama lain tau. Betul. Siapa boleh bagi jawapan? Kalau tak boleh saya jawab. Betul. Come on lah cikgu. Okey. Nama selain daripada host service adalah service host cikgu. Kurang tepat cikgu Kurang tepat. Okey. Kita minta ni Hakimi cikgu. Hakimi apa dia? Selain daripada host service. Host ada kat sini, okey. You and I tak. No. You and me. No. You
U? Dapat tak? Kalau tak dapat, saya nak bagi jawapan. Unit. Unit. Bukan. Apa cikgu? Bukan. Okey, host utility. Kadang-kadang soalan dia keluar menggunakan nama host utility. Kadang-kadang dia guna nama host service. Okey? Sebabnya tujuan dia host service dengan ataupun host utility ni kita nak sambung, kalau kerja vacuum kita nak sambung dengan apa? Siapa boleh bagi jawapan? Wah sangkut. Azlin boleh, Azlin? Kalau kita nak lakukan proses vacuum, kita kena sambungkan host utility ni dengan apa? Tak ada kat kertas tu yang awak tengok tu. Tak ada. Ni soalan tak ada kat rambang. kertas tu. Apa dia cikgu? Nampak? Kita sweet sikit je. Saya tanya. Okey. Kalau kita nak lakukan proses vacuum, kita kena sambungkan host service kita tu dengan apa? Nak vacuum. Vakum. Dengan? Cikgu boleh bagi clue? Peralatan mesin yang saya dah ajar tadi. Dia nak keluarkan. Pemompat. Yang Pam? Pam? Pam angin. Tak. Pam vacuum lah cikgu. Pam vacuum lah sebab kita nak lakukan kerja memvacuum. Okey? Yeah. Okey. Saya dah bagi jawapan pula dekat C. Sorry. Saya terus jawab. Saya bagi C, host tekanan rendah yang berwarna biru. Okey, D. Yang bulat, comel-comel ni warna merah. Apakah dia? Dia mesti ada kena dengan tinggi kan? Betul. Kan? Merah. Apa? Merah. Siapa boleh bagi jawapan? Bila cikgu marah? Tekanan tinggi. Yes, injap tekanan tinggi. Injap? E kan cikgu? Betul. Okey, injap tekanan tinggi. Bukan ED. D cikgu. Okey, yang E pula. Okey, E yang atas ni. Kalau nampak ke? E, siapa boleh bagi jawapan? ID boleh, Aidil? Tolok tekanan tinggi. Okey, tolok tekanan tinggi. So, kalau sebelah kanan E tu tolok tekanan tinggi, automatik F tu adalah? Rendah. Rendah. Okey, so F adalah tolok tekanan? Rendah. E tolok tekanan tinggi, F adalah tolok tekanan rendah. Akhir sekali G. Tadi, kalau D tadi adalah injap tekanan tinggi, so automatik G adalah? Injap tekanan rendah. Injap tekanan rendah. So, kat sini kalau nampak, okey, mudah je kita ingat nama komponen, kita akan dapat 7 markah. Berapa minit lagi kita ada ya? Oi, lama cikgu, jangan risau. Betul ke? Teruskan cikgu. Okey. Okey, saya pergi dulu. Soalan contoh 5. Okey, pena ujian. So, kalau nampak dekat sini berdasarkan gambar di bawah, namakan bahagian utama pena ujian. Okey, ada A, B, C, D, E dan F. Okey? So, bahagian A. Apakah nama bahagian A? Siapa boleh bagi tahu saya? Saya. Siapa tu? Cik kita. Okey, Aduka. Apa jawapannya, Aduka? Logam sentuh. Okey, logam sentuh, betul. Okey. B. Teruskan, Aduka. Boleh tak awak dekatkan dengan awak punya laptop ataupun telefon? Dekat lagi, Aduka. Awak dekatkan lagi. Masuk dalam. Okey. Silakan, Aduka. B apa, Aduka? B adalah LED. Cantik. Okey, B adalah LED. LED berada di dalam ni ya. Okey, so bila menyala ada arus elektrik, B adalah LED akan menyala. Okey, seterusnya C. C, siapa boleh bagi jawapan? Hakimi nampak berkerut sangat tu, Hakimi. Tik pandu. Cantik. Okey, tik pandu, betul. Okey, D. Dah, teruskan Hakimi. Tak nampak kau di batang berpenabat. Okey, batang berpenabat. Okey, seterusnya. Kimi nak teruskan ke ataupun orang lain pula? Teruskan Kimi. Teruskan E apa Kimi? E. E yang ni. Badan Lut sinar.
Padan plastik lutsina. Padan Okey, plastik lutsina. betul. Okey, akhir sekali F. Hakimi, pulun sampai habis. Spring. Apa? Spring. Okey, spring. Okey, spring untuk menyambungkan pada logam sentuh. Okey, saya terus ya. Kita berhenti rehat dulu, cikgu. Okey. Boleh, cikgu. Boleh. Nampak cikgu bersemangat. Tapi pada anda semua, relax dulu. Kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan sambung balik dengan Cikgu Siti Nur Farida dalam Sukses SPM 2021. Selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Haraini Mamat, Guru Kanan Teknik Vokasional SMK Kampar, mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon-calon SPM 2021. Semoga dipermudahkan segala urusan anda dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi SPM yang mendatang. Pesan saya, jangan tinggal solat, sentiasa berusaha, sentiasa berfikiran positif, sentiasa istiqamah berusaha, bertawakal. Setelah berusaha, pasti kejayaan menjadi milik anda. Pesan saya lagi, sentiasa doakan kebaikan kedua ibu bapa anda dan juga guru-guru yang telah mengajar anda. Akhir kata, try your best, do your best and give the best. Wassalam. Itu dia. Cak! Masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Cikgu, ayo kita pergi ke soalan seterusnya, cikgu. Okey. Tanpa buang masa lagi, let's go. Alright. Okey, soalan contoh yang ke-8. Rajah menunjukkan meter pelbagai analog. Okey. Tandakan right bagi fungsi meter pelbagai yang betul dan salah bagi yang salah dalam petak yang disediakan. Baik. Okey. So, fungsi meter pelbagai. Yang pertama, adakah dia mengukur rintangan? Meter pelbagai. Adakah dia mengukur rintangan? Siapa nak jawab? Ada kawan-kawan yang boleh? Okey, Iman Zul Hakimi, silakan. Betul, meter pelbagai mengukur rintangan. Okey, betul, rintangan. Okey, seterusnya suhu. Kita terus dah boleh, Iman? Boleh. Iman boleh tak dekatkan sikit awak punya mikrofon ke mulut awak? Rapatkan, jangan makan. Okey. Cantik, Suhu? Iman. Silakan. Suhu tak. Suhu salah ke betul? Salah. Okey, salah. Kenapa, cikgu? Salah. Salah. Okey. So, kalau suhu kita nak guna apa tu? Suhu guna termometer. Termometer? Termometer? Anda pasti. Tadi saya ajar peralatan nama dia apa? Termometer betul, tapi dalam bahasa Melayu, terms yang kita dah belajar. Suhu. Meter? Meter? Meter suhu. Meter suhu. Okey, voltan arus terus. Betul ke tak? Betul. Okey, betul. Boleh tak bagi saya contoh voltan arus terus? Voltan AT. Kita dah uji pun sebelum ni. Apa yang awak uji dalam mungkin? Soket. Arus terus. Arus terus. Bateri. Bateri. Okey, betul. Okey, seterusnya. Tekanan. Betul atau salah? Salah. Okey, tekanan salah. So, kalau kita nak ukur tekanan tu, kita nak pakai alat apa? Tolok pancarongga. Bagus. Okey, hebat belajar saya. InsyaAllah. Baik, Iman. Okey, salah. Okey, kemudian menguji keterusan. Betul ke salah? Betul. Okey, betul. Faham ke tentang, ingat lagi tak keterusan ni apa? Keterusan. Ingat, ada siapa-siapa ingat tak mengenai keterusan, cikgu? Ya, siapa yang membawa motor dalam kelas saya selalu cakap, okey, siapa yang nak, boleh ke saya cakap kat sini? Okey, siapa yang bawa motor, dia ada lalu beberapa jenis jalan. Satu jalan ada lopak-lopak sikit, kan? Satu lagi jalan memang clear, terus je boleh pergi. Satu lagi jalan terus terputus. So saya aplikasikan itu dalam keterusan. Okey? Boleh Faham? Ingat lagi tak? Okey. Okey, kalau jalan yang lurus tu sepatutnya kita dapat berapa bacaan? Jalan yang lurus clear sangat, berapa bacaan sepatutnya kita dapat? Kosong. Kosong?
Unit? 0 ohm. 0 ohm. Kalau jalan yang memang terputus tu, kita kena dapat bacaan berapa? Amirul Aidil boleh bagi jawapan? Amirul boleh, Amirul Aidil? Infinity. Sebabnya rintangan yang terlampau yang kita tak boleh nak nilai. Sebabnya kita tak boleh pergi pun. Okey? Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan contoh 9. Okey. Rajah menunjukkan laras suhu. Okey, ingat lagi tak? Laras suhu kita kena uji dalam beberapa keadaan. Okey? Saya bagi ya. Okey, mula-mula keadaan off, kemudian keadaan suhu biasa dan seterusnya adalah keadaan dalam ais. Maknanya laras suhu tu kita kena pastikan dia dalam keadaan sejuk. Okey? Untuk memastikan laras suhu tu sama ada dia dalam keadaan baik ataupun tidak. Okey. Perasan tak laras suhu ni sebenarnya ada tak kita pernah setting dekat kita punya peti ais? Okey. Suhu yang kita nak. Ada cikgu. Kan? Sebenarnya itu adalah laras suhu. Maksudnya kita nak setkan laras suhu tu berapa ketetapan sejuknya dalam peti sejuk kita tu. Okey. So dekat sini dengan menggunakan meter pelbagai analog, macam mana kita nak uji? Okey, dalam keadaan biasa. Langkah yang pertama. Siapa boleh bagi jawapan? Siapa boleh? Azlin boleh, Azlin? Azlin dengar? Okey, Yasin. Yasin. Langkah yang pertama, laraskan Swiss kepada ohm. Swiss apa? Swiss? Swiss? Pilih apa? Swiss pilih. Pilihan. Okey, laraskan Swiss pilihan pada kedudukan ohm. Okey, yang kedua. Lepas kita dah laraskan, lepas tu kita kena buat apa? Laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Okey, betul. Seterusnya, yang ketiga. Alalang, Aduka. Lagi satu apa, Aduka? Awak rapatkan sikit. Dekat awak punya ni. Okey. Cakap kuat sikit. Sentuhkan prob merah dan prob hitam, laraskan jarum pada kedudukan 0 ohm. Okey. Cikgu, Aduka marah kita ke cikgu? Itulah. Tiba-tiba je tinggi kan. Kejut saya. Okey. Sentuhkan prob merah dan prob hitam. Kemudian kita laraskan jarum penunjuk pada kedudukan 0 ohm. Ada nama lain untuk step yang ini. Okey. Nama lain secara ringkasnya adalah pelarasan sifar. Pelarasan sifar. Sebab kita nak pastikan kita dapat bacaan yang betul. So kita kena laraskan Swiss pilihan. Jarum kita tu pada kedudukan 0 ohm. Okey. Saya dah bagi jawapan pula. Tutup balik, ke belakang balik. Ya Allah. Okay. Maafkan saya. Kita tak nampak lah Okey, tak nampak kan? Kita nampak. Okey, siapa boleh bagi jawapan? Yap. Ada sesiapa? Siapa nak jawab? Hakimi. Ya, Hakimi. Ya. Okey. Jawablah. Tak nampak. Nampak tak? Nombor 4. Soalan contoh 9, jawapan nombor 4. Selepas kita dalam pelarasan sifar, betul cikgu? Betul. Okey. Lepas kita dah settingkan jarum pada kedudukan 0, kita nak buat apa? Sentuhkan. Kita terus? Sentuhkan prob merah. Sentuhkan prob merah dan prob hitam pada laras suhu. Pada laras suhu. Laras suhu tu kita nak sentuh pada mana? Pada objek. Objek? Anda pasti objek? Terminal. Terminal. Betul, Iman. Okey, bagus. Okey, seterusnya sentuhkan prob merah dan hitam pada punca terminal laras suhu. Ya, nampaknya rumah hijau mengambil markah daripada rumah kuning. Okey, akhir sekali. Ni, rumah merah Amirul. Amirul rumah merah, betul ke Amirul? Betul. Itu warna merah kan? Betul, Amirul warna merah. Rumah merah. Okey, Amirul. Perhatikan jarum dan rekodkan bacaan. Okey, betul. Perhatikan jarum dan rekodkan bacaan. Kita bagi setengah markah kepada rumah merah sebab dia tengok jawapan. Ya. Okey, kemudian baru kita merendam bubuli perasa laras suhu ke dalam
Ais. Okey. Alright, terima kasih Cikgu Siti Nur Farida. Saya rasa ini merupakan salah satu pembelajaran yang cukup seronok pada petang ini, Cikgu. InsyaAllah. Kan kita bersama-sama belajar dengan mereka semua. Jadi apa yang Cikgu boleh membuat rumusan atau kesimpulan kepada kami semua, Cikgu? Silakan. Okey, untuk pelajar-pelajar, terutamanya pelajar-pelajar yang mengambil subjek MPV, MPPPU. Okey, saya minta sangat dengan pelajar-pelajar saya terutamanya dan juga pelajar-pelajar MPV yang lain. Okey, tolong belajar balik, ingat semula dan kalau boleh tolong sediakan nota ringkas. Okey, terutamanya tentang terms ataupun fungsi dan juga nama-nama bahagian peralatan. Okey. Kemudian saya nak kalau boleh pelajar-pelajar saya ingat sebab SPM pun tak lama lagi kan. Okey. So saya sangat-sangat berharap pelajar-pelajar saya tolong berikan kerjasama terhadap apa sahaja tugasan yang diberikan oleh guru. Okey. Saya rasa itu sahaja. Okey. Anda pasti? Anda pasti pula. Okey, Cikgu Siti Nur Farida, terima kasih banyak-banyak. Dan ingat cakap Cikgu ya, sentiasa ingat fungsi, apa lagi, nama-nama peralatan dan buat segala tugasan yang diberikan oleh Cikgu anda. Betul, Cikgu? Betul. Alright, jadi dengan itu saya mewakili Didik TV mendoakan kejayaan adik-adik semua di dalam SPM 2021. Amin, insyaAllah. Kita akan jumpa lagi untuk subjek seterusnya. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Stay safe guys. Bye-bye.